Sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sebelum saya teruskan ulasan kali ini, saya nak tanya kepada semua penonton dalam channel ini, siapa calon Perdana Menteri Anda untuk pilihan masa depan? Baiklah, saya senaraikan kepada Anda 10 calon Perdana Menteri yang menjadi bualan di media sosial sekarang. Daripada 10 ini, siapakah pilihan Anda? Dan mohon kalau Anda mempunyai pilihan daripada 10 ini, sila tulis apa sebab Anda pilih mereka. Pilihan pertama yang dikatakan dicongak menjadi Perdana Menteri dalam masa terdekat ialah Johari Abdul Ghani. Yang seterusnya ialah Khairi Jamaluddin dan Rafizi Ramli. Seterusnya Ahmad Samsuri Mokhtar, Nurul Izzah Anwar dan Tengku Zafrul. Jumlah undi sama. Syed Saddiq Syed Abdurrahman dan Ashraf Wajdi Dusuki, Sahril Hamdan, Sanusi Maknur dan On Hafiz Ghazi, Azmin Ali dan Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal, Akmal Saleh dan Nazmi Nik Ahmad dan Hilman Idham. Daripada 10 yang telah disenaraikan ini, yang paling menarik perhatian ialah Khairi Jamaluddin. Khairi Jamaluddin perlu memenangi kerusi parlimen barulah dia boleh jadi Perdana Menteri. Dan ada juga yang mengatakan bahawa Sanusi Maknur juga perlu mempunyai kerusi parlimen jika ingin menjadi Perdana Menteri. Manakala Akmal Saleh juga tidak menjadi ahli parlimen, beliau perlu jadi ahli parlimen barulah boleh jadi Perdana Menteri. Namun demikian, yang paling dekat sekali untuk menjadi Perdana Menteri dalam masa terdekat hanya 2 nama, yaitu Rafizi Ramli atau Nurul Izzah Anwar. Kedua-dua mereka mempunyai potensi yang sangat besar untuk menjadi Perdana Menteri. Walaupun tinjauan Kadir Jasin bukan kajian rasmi dan bukan kajian akademik, ia memberi gambaran apa yang bermain di minda dalam kalangan rakyat. Tajuk artikel ini saya ambil daripada satu Facebook posting wartawan veteran Kadir Jasin semalam. Ia mengenai keputusan satu survei mini yang dijalankan oleh beliau. 2 hari sebelumnya, Kadir meminta pembahas di lamannya memikirkan sekurang-kurangnya 10 orang yang mereka rasa berpotensi menjadi Perdana Menteri dalam tempoh 5 hingga 10 tahun akan datang. Perlu dinyatakan, pembahas yang dimaksudkan ialah pembaca atau Facebook friends beliau yang memberi komen. Berikut calon-calon popular mengikut bilangan pencalonan atau sebutan yang mereka terima setelah dicongak sebaik mungkin kepada Kadir. Di tempat yang pertama, Johari Abdul Ghani. Tempat kedua, Khairi Jamaluddin. Tempat ketiga, Rafizi Ramli. Tempat keempat, Ahmad Samsuri Mokhtar. Tempat kelima, Nurul Izzah Anwar dan Tengku Zafrul. Tempat yang keenam, Syed Saddiq Syed Abdurrahman. Tempat yang ketujuh, Sahril Hamdan. Tempat yang ke-8, Sanusi Maknur dan On Hafiz Ghazi. Tempat yang ke-9, Azmin Ali dan Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal. Tempat yang ke-10, Akmal Saleh dan 11, Nazmi Nik Ahmad dan Hilman Idham. Pencalonan yang diperoleh dalam senarai ini adalah antara 2 dan 18. Kadir mengingatkan bahawa interaksi mengenai calon Perdana Menteri berkenaan adalah santai, tidak formal dan bukan kajian rasmi maupun akademik. Kata beliau, must be taken with a pinch of salt. Untuk pool yang beliau gerakkan ini, Kadir menetapkan syarat orang yang dicadang mesti dari generasi pasca Perang Dunia Kedua yang dipanggil baby boomers, yakni mereka yang dilahirkan antara 1946 dan 1964. Beliau sedar, bukan semua yang tercalon dalam kalangan yang dilahirkan atau selepas 1964. Bagi kes calon borderline, iaitu mereka yang lahir pada penghujung era baby boomers tetapi membesar dalam zaman generasi X, saya senaraikan sebagai layak kata Kadir. Namun ada beberapa orang saja kategori borderline, iaitu mereka yang dalam usia awal 60-an. Sehingga pagi 17 Mei 2025 kira-kira 40 nama dicalonkan.
Tidak disebut berapa ramai pencalon dan tentulah Kadir tidak boleh pastikan umur si pencalon. Namun, seorang pencalon yang sebut nama calonnya di ruang komen Facebook Kadir berusia 70-an. Beliau pilih Johara Gani, Menteri dalam Kerajaan Perpaduan sekarang. Pada hemat saya, pencalon dalam kalangan muda dan tak berapa muda. Pada hemat saya juga, pencalon buat pencalonan berdasarkan apa yang mereka mahu saksikan, yang mereka mahu terjadi, orang yang mereka suka, dan ada yang menamakan calon tanpa mengira-kira elemen tertentu. Seperti, calon mesti datang daripada parti yang menang pilihan raya umum dan syarat utama untuk menjadi Perdana Menteri. Ada seorang pembahas kata, Hanayoh pun bagus. Memang pemimpin DAP itu bagus, tetapi si pembahas tidak pula nyatakan sama ada beliau mencalonkan Yo. Seorang lagi menyebut Lok Siu Fuk. Tak tahulah sama ada si pembahas ini berseloroh atau serius, tetapi teringat laporan Sinar Harian pada Jun 2021 mengenai satu kajian selidik dalam talian dijalankan oleh seorang ahli akademik bertajuk Siapa Perdana Menteri Selepas Tan Sri Muhyiddin Yassin. Antara yang meraih undian ramai ialah Lok kerana yang mengambil bahagian rakyat Malaysia berbilang bangsa. Itu kaji selidik formal. Untuk pengetahuan, pilihan majoriti responden bandar ialah Khairi, Izzah dan Rafizi. Ketiga-tiga nama dicalon juga dalam mini survey informal Kadir, dan Izzah merupakan calon wanita tunggal. Walaupun ini bukan kajian rasmi dan bukan kajian akademik, ia memberi gambaran sedikit sebanyak apa yang bermain di minda terpendam dalam kalangan rakyat. Ramai tak ramai, tak apa. Apapun, terima kasih kepada Kadir kerana dapat menyelami hasrat sekurang-kurangnya kalangan pembahas Facebook beliau. Seperkara lagi, ada pembahas memberi komen berbunyi, pasal apa tak ada seorang pun talent dari Sabah dan Sarawak dalam senarai itu. Jawab Kadir, sahabat dari Sabah dan Sarawak bebas calonkan pemimpin mereka yang lahir antara 1965 dan 1980. Ialah, kalau tidak dicalonkan, macam mana nak muncul nama, betul tak, kata beliau. Jadi sebagai rakyat Sabah, saya ingin mencalonkan calon Perdana Menteri daripada Sabah ialah Ewan Benedict daripada Sabah, dan calon Perdana Menteri daripada Sarawak mungkin yang layak ialah pengerusi kepada Sarawak sekarang ataupun timbalan Perdana Menteri Malaysia yang berasal daripada Sarawak. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.